Kasih les eh. Bagaimana? Pergi hadapan, Dari mana? belakang. Okey. Matikan enjin, turun bawah. Kau salah apa? Kau pun. Macam mana? Boleh kasih tak? Macam mana bagi chance? Tahu ke? Tahu. Saman 300 nak naik kot lagi. Tak boleh chance lah. Tak boleh ya. Nak macam mana settle? Tak apa, tak apa. Sampan. Sama nak? Confirm? Salam ah. Confirm ah? Boleh sama nak? Ke belakang. Buka belakang. Bukan ini belakang, bot. Oh, sorry. Oh, banyak barang ah. Ya, betul. Ni apa ni? Ini Avengers punya script. Script ah? Ah, Civil War, Endgame? Ant-Man Revive. Sama tu. No choice lah. Kau lah. Ambil gambar dulu. Sorry. Tag me. Ya. Okay. Mesti ambil gambar dengan polis. Mana? Dah makan dah? Mau lah, mereka nak saman. Sama. Selama hujung bulan tu. No choice lah, mereka tak makan. Bang sudah siap. You tahu ke? Saman ini kena bagi 300. Tahu bang. Apa? Tapian. Betul bagi samban ah? Betul. Confirm ah? Confirm. Tak nak settle? Kopi. I sudah cakap mesti makan ya. Kira. Tak nak cakap banyak-banyak. Nanti dinner you belanja. Okey. Nanti dinner saya belanja. Siap lah weh. Dinner free lagi. Dapat 50 lagi. Video ini memaparkan beberapa pelanggaran undang-undang yang serius. Individu dalam video dilihat tidak memakai tali pinggang geledah, bermain telefon bimbit semasa membantu dan akhirnya terlibat dalam perbuatan rasuah. Tindakan ini tidak memakai tali pinggang dan menggunakan telefon ketika membantu adalah kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Yang ini boleh mengundang kemalangan serta membahayakan nyawa penggunaan jalan raya lain. Selain itu, perbuatan rasuah yang ditunjukkan dalam video merupakan satu jenayah yang melibatkan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Dan ianya adalah satu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, Akta 694, Kanun Kesesaan serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Kesemua tindakan ini jelas menunjukkan pengabaian terhadap undang-undang dan etika, sekaligus menggambarkan sikap tidak bertanggungjawab yang boleh membawa kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Korang pernah dengar tak orang cakap, alah, rasuah tu biasa lah, semuanya orang buat. Hah? Situlah puncanya. Bila benda salah kita dan mula anggap biasa, lama-lama dia jadi budaya. Macam mana negara nak maju kalau benda macam ni dibiarkan? Jadi, dalam video ini, kami nak kongsikan dengan korang
Apa sebenarnya rasuah? Jenis-jenis dia, kenapa ia berlaku, kesan-kesan dia kat kita semua, dan paling penting, apa kita boleh buat sekarang? Santai je, tapinya serius. Apanya itu rasuah? Okey, kita terus masuk tajuk. Rasuah tu apa sebenarnya? Rasuah berlaku bila seseorang bagi atau terima sesuatu. Contohnya duit, hadiah, layanan istimewa, atau janji-janji tertentu untuk dapatnya sesuatu yang tak sepatutnya dia dapat. Contohnya yang paling senang. Seseorang kontraktor bagi duit ke pegawai kerajaan supaya dia dapat projek besar. Walaupun dia tak layak. Tapi sebab pelincir itu, dia dapat juga. Itulah rasuahnya, bukannya rezeki. Dalam bahasa mudah, rasuah ni jalan pintas yang kotor. Dia langgar undang-undang, langgar etika, dan langgar kepercayaan. Rasuah berlaku di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelemahan integriti individu, penguasaan undang-undang yang lemah, pengaruh budaya dan tekanan persetaraan kerja serta kurangnya ketelusan dalam pentadbiran. Dalam sesetengah kes, individu menjalankan kuasa mereka kerananya adanya peluang tidak penguasaan yang dekat atau desakan ekonomi. Antara jenis-jenis rasuah yang biasa berlaku termasuklah sopan seperti memberi atau menerima wang barangan sebagai balasan untuk sesuatu. Penyalahgunaan kuasa seperti menggunakan jawatan atau kedudukan untuk keuntungan peribadi. Dan akhirnya penjelawangan seperti menggunakan dahak atau aset organisasi untuk tujuan peribadi. Selepas itu, pemasukan dokumen bagi melindungi atau mengaburi perbuatan tidak sah seperti rasuah bukan sahaja yang menjejaskan ekonomi dan pembangunan negara. Malah itu, dia juga merosakkan sistem keadilan dan kepercayaan rakyat terhadap ekonomi atau institusi awam. Apakah kesan-kesan rasuah? Rasuah akan menyebabkan perkhidmatan awam merosot. Rasuah mengakibatkan wang kerajaan disalahguna atau diseleweng. Contohnya, kontraktor beri rasuah untuk dapat projek jalan raya tetapi guna bahan murah. Akibat jalan cepat rosak, hospital kekurangan alat perubatan. Selain itu, menjelaskan tabir ulus tak integriti. Apabila pengawal kerajaan atau syarikat menerima rasuah, keadilan dan ketelusan tidak lagi wujud. Keputusan yang dibuat bukan berdasarkan keperluan sebenar atau merit, tetapi berdasarkan siapa yang sanggup membayar lebih. Contohnya, seseorang yang tidak layak mendapat lesen atau tender hanya kerana membayar rasuah. Di samping itu, rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan, institusi undang-undang dan penguatkuasaan. Boleh membawa kepada protes awam, kedegaran kaum dan ketidakstabilan politik. Seterusnya, ketidakadilan sosial. Individu kaya yang memberi rasuah boleh beli undang-undang. Orang miskin dinafikan hak walaupun mereka layak, seperti bantuan kerajaan atau pekerja. Selamat sejahtera, nama saya Melanie dan hari ini saya ingin berkongsi tentang penyelesaian dan pencegahan rasuah di Malaysia. Terdapat 4 aspek utama yang ingin saya tekankan, iaitu penguatkuasaan undang-undang, pendidikan dan kesedaran awal, galakan ketelusan dan peranan komuniti. Langkah pertama adalah melalui penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Di Malaysia, undang-undang utama untuk mempanteras rasuah ialah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atau Akta 694. Akta ini memberi kuasa penuh kepada SPRM untuk menyiasat, menahan dan mendakwa individu yang terlibat dalam kes rasuah. Contohnya, Seksyen 16 dan 17 Akta ini, sesiapa yang memberi atau menerima rasuah boleh dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda minimum 5 kali ganda nilai sopan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Tujuannya ialah memberi kesan pencegahan atau deterrent effect kepada sesiapa yang berniat melakukan rasuah. Langkah kedua pula ialah melalui pendidikan awal, pendidikan dan kesedaran sejak peringkat awal. Nilai-nilai murni seperti integriti, amanah dan tanggungjawab perlu diserapkan dalam subjek seperti pendidikan moral dan pendidikan civic. Kempen seperti Saya Anti Rasuah juga sangat berguna dalam mendidik pelajar tentang bahaya rasuah kepada masyarakat dan pembangunan negara. Seterusnya, ketelusan dalam pentadbiran amat penting untuk mencegah rasuah. Melalui pelaksanaan sistem e-kerajaan seperti e-perolehan dan e-pembayaran, interaksi secara langsung antara pegawai dan orang awam dapat dikurangkan. Ini membantu menutup ruang berlakunya rasuah. Selain itu, amalan seperti pendedahan harta oleh penjawat awam, audit berkala dan akses kepada maklumat awam turut menyokong prinsip ketelusan dan kecekapan. Akhir sekali, masyarakat juga memainkan peranan yang penting. Kita perlu berani melaporkan sebarang kegiatan rasuah melalui saluran rasmi seperti laman web atau aplikasi SPRM dan talian bebas tol SPRM. Selain itu, budaya zero tolerance terhadap rasuah perlu diterapkan dalam setiap komuniti.
Organisasi masyarakat sivil juga boleh membantu melalui latihan, forum kesedaran, dan sokongan kepada mangsa atau pelapor rasuah. Kesimpulannya, membanteras rasuah memerlukan usaha menyeluruh daripada semua pihak, kerajaan, pendidik, masyarakat, dan individu. Dengan undang-undang yang tegas, pendidikan awal, sistem yang telus, dan sokongan masyarakat, kita mampu membina negara yang lebih bersih, berintegriti, dan berdaya saing. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, rasuah ialah satu perbuatan yang bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga merosakkan nilai murni dan integriti sesebuah negara dan masyarakat. Dalam video ini, kita telah melihat maksud rasuah, jenis-jenisnya, punca berlakunya rasuah, kesan buruk terhadap negara dan masyarakat serta langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil. Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk menolak rasuah dan melaporkan sebarang perbuatan rasuah kepada pihak berkuasa seperti SPRM. Ingatlah, masyarakat yang bebas daripada rasuah akan membawa kepada negara yang lebih aman, adil dan makmur. Marilah kita bersama-sama katakan tidak kepada rasuah, bersama kita banteraskan rasuah demi masa depan negara. Sekian, terima kasih.